Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dikasan filem Kasim Selamat, di mana seorang pemuzik bernama Kasim Selamat telah mencintai seorang gadis bernama Sabariah, namun tidak direstui oleh ibu Sabariah yang bernama Nyonya Mansur, disebabkan pada ketika itu Sabariah telah pun bertunang dengan Dr. Ismadi. Walau bagaimanapun, Sabariah dan juga Kasim Selamat tetap menikah dan berpindah daripada Singapura ke Pulau Pinang. Lalu Sabariah didapati mengandung dan Nyonya Mansur telah datang ke Pulau Pinang untuk bawa anaknya semula ke Singapura dan menghantar satu telegram palsu kepada Kasim Selamat yang menyatakan bahawa Sabariah telah pun meninggal. Disebabkan perkara itu, Kasim Selamat pun bersedih, lalu menangis siang hingga ke malam yang menyebabkan matanya tidak dapat lagi melihat dan buta. Untuk dipendekkan cerita, Kasim Selamat telah dibantu oleh seorang insan yang bernama Muhammad Mahidin untuk yang membantu mendapatkan semula karirnya sebagai seorang muzik. Lalu pada suatu pertunjukan di Singapura, Kasim Selamat telah berjumpa dengan Sabariah dan meminta pertolongan dengan suaminya pada ketika itu, Dr. Ismadi, untuk memulihkan matanya semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan beretika yang dibuat oleh Kasim Selamat dalam cerita Ibu Mertuaku ialah keputusan beliau berpindah ke Pulau Pinang selepas mereka berkahwin dan setelah Ibu Sabariah menghalau mereka dari rumahnya kerana anaknya berkahwin dengan seorang ahli muzik. Keputusan beretika yang lain ialah apabila Kasim Selamat sanggup meninggalkan kerjaya muziknya semata-mata ingin menjaga hubungan dan keputusan ibu mertuanya untuk tidak bekerja di kelab malam, dan supaya dia ingin ibu mertuanya menyukai dan merestui hubungan mereka balik. Kasim Selamat bekerja sebagai buruh untuk menanggung kehidupan dia bersama isterinya dan juga untuk membayar duit rumah sewa bulanannya. Keputusan beretika yang lain ialah Kasim Selamat menyetujui Dr. Ismadi untuk memulihkan matanya supaya beliau dapat melihat dunia yang baik dan melihat wajah anak dia yang tidak pernah lihat. Keputusan beretika yang lain ialah apabila Kasim Selamat mencucuk kedua pasang matanya menggunakan gafu kerana dia tidak ingin melihat situasi dunia yang menipu dirinya selama ini dan untuk meraih kehidupan yang lebih gembira dengan mata yang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah sikit tentang watak dan kronologi dan perkara etika yang dibuat dalam cerita Ibu Mertuaku ini. Watak yang pertama ialah Nyonya Mansur. Iaitu perkara etika yang dibuat oleh Nyonya Mansur ialah menghalang anaknya Sabariah daripada kahwin dengan ahli muzik iaitu Kasim Selamat akibat khawatir akan masa depan anaknya. Dan yang kedua ialah perkara etika yang dibuat oleh Sabariah adalah ia tidak kisah akan latar belakang seseorang dan tetap memilih orang yang disayang walaupun ia perlu pergi jauh ke Pulau Pinang dan meninggalkan keluarganya. Yang ketiga ialah perkara beretika yang dibuat oleh Kasim Selamat adalah ia bermain semula ala muzik dan membuat persembahan di depan orang ramai walaupun ia dalam keadaan buta. Dan akhir sekali iaitu Dr. Ismadi, dan perkara beretika yang dilakukan adalah menolong Kasim Selamat memulihkan matanya seperti sedia kala dan dapat melihat dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara pengajaran yang boleh diambil di dalam filem Ibu Mertuaku ini ialah yang pertama, tidak seharusnya kita memandang hina terhadap suatu pekerjaan berdasarkan pendapatan seseorang. Contohnya, Nyonya Mansur tidak menyukai anak dia Sabariah mengawini Kasim Selamat disebabkan gaji pekerjaan seorang ahli muzik tidak sehebat doktor iaitu Ismadi. Yang kedua, kita perlu mendapat restu daripada ibu bapa kita untuk memastikan keharmonian dalam rumah tangga. Kita lihat bahawa Ibu Sabariah memberi kebenaran kepada anak dia untuk mengawini dengan Kasim Selamat. Akan tetapi Sabariah perlu berpisah dengan ibunya sendiri. Akhirnya mereka hidup, Sabariah dan Kasim Selamat tidak menentu selepas itu. Akhir sekali kita boleh belajar bahawa kita perlu redha dan akur dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Kasim Selamat tidak menerima dengan kematian isterinya Sabariah sehingga mengakibatkan matanya menjadi buta kerana siang malam menangis dengan mengharapkan tangisan itu dapat memulangkan kembali isterinya yang meninggal dunia. Sekian.